Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat meneruskan pengisian ringkas tadabbur surah Yusuf, yang mana kita akan masuk kepada ayat yang ke-86 dan juga ayat yang ke-87. Okey, ayat nombor 86 ni masih lagi Allah menceritakan tentang Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam setelah beliau mendapat berita tentang ketiadaan anaknya yang paling bongsu, iaitu Bunyamin, dan juga anaknya yang paling sulung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ashku ba'thi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Allah Yaqub, dia menjawab, dia berkata, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan, ba'thi, kesusahan, wa huzni, dan kesedihanku, duka citaku kepada Allah. Dan aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Apa maksud aku mengetahui daripada Allah? Maknanya Nabi Allah Yaqub ni, dia mengetahui antaranya adalah mimpi anaknya Nabi Yusuf. Pada ayat yang keempat dulu kita pelajari tentang mimpi itu, menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya masih hidup. Sebab mimpi itu berlaku pasti benar, kan? Mesti sampai satu ketika ada yang kita belajar tafsir apa, 11 bintang, satu matahari dan satu bulan sujud kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Cuma Nabi Allah Yaqub, dia tidak tahu ke mana perginya anaknya, tapi dia dapat kekuatan dari Allah dan dia mengambil jalan untuk dia apa? Ngadu kepada Allah, dia meluahkan perasaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata-kata Nabi Allah Yaqub ni, apakah yang kita boleh ambil sebagai pelajaran? Kita bukan tak pernah susah, betul tak tuan-puan? Kita bukan tak pernah bersedih. Bahkan ada orang memang hidupnya banyak susah dan juga banyak sedih. So apa yang dia perlu buat? Jawapannya jelas. Kita boleh belajar daripada ayat ini adalah, kalau kita mempunyai masalah, kesedihan, maka kita mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah ni bagaimana? Mengadu kepada Allah adalah dengan melalui jalan apa? Jalan solat, jalan kita baca Quran, dalam kita berdoa, merintih, merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Ngadu pada Allah. Seperti mana Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam, dia mengadu kepada siapa? Dia mengadu kepada Allah. Bukan pergi jaja cerita susah payah pada manusia sekeliling. Sebab kadang-kadang zaman sekarang ni ada orang dia suka cerita masalah dia di public. Dia ada FB, dia cerita, aku ni sekian-sekian sakit lah apa, sekian-sekian. Bukan tak boleh, ada setengah ketika boleh. Contohnya kita nak mendapat nasihat, betul tak? Kalau saya ada masalah begini, macam mana saya nak buat?
Tapi kalau ada keperluan boleh bertanya kepada kaunselor ke, bertanya kepada orang lebih ada pengalaman yang sama ke, boleh. Tetapi tidaklah kita menceritakan kepada pihak yang tak berkenaan tahu. Sebab kalau kita mencerita kepada pihak berkenaan yang tidak perlu tahu, seolah-olah kita macam tak boleh terima apa yang Allah datangkan dalam hidup kita. Kan? Macam Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Kita tahu Nabi Allah Ayub Allah uji dengan kesakitan yang ada pada tubuh badannya. Dia kehilangan harta, dia kehilangan ahli keluarga, 3 sekali. Kita biasa dengar dia kena penyakit je. Tak. Sebenarnya dia kena 3-3. Hilang ahli keluarga, hilang harta dia. Tapi dia pergi mengadu kepada siapa? Dia mengadu kepada Allah. Kan dia kata anni mathaniyad dur. Kalau dalam Quran, kalau huruf dad campur dengan ra tu dur, kan kita kata mudarat kan. Dia berbeza kalau huruf dad baris di atas dengan huruf dad berbaris di depan, membawa makna berbeza. Kalau durru maknanya masalah tu besar, berbeza dengan durru. Jadi Nabi Allah Ayub ni dia ada kata anni masaniyad dur, sesungguhnya aku ditimpa dengan bencana. Tapi dia cakap apa? Dia kata wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau inilah yang maha penyayang di antara yang maha penyayang. Ngadu kepada Tuhan. Dia tak mengeluh, dia tak kata kenapa engkau bagi aku masalah macam ni ya Tuhan. Tak, dia ngadu. Sebab Allah Ta'ala ni, kita tak cakap apa lagi pun, Allah sudah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah bagi masalah tu, Allah bagi kesulitan tu, Allah bagi kesedihan tu, Allah nak tengok dia cari tak Allah. Jadi Allah beri. Jadi Nabi Allah Yaqub ni kita kata masalah yang bertimpa-timpa. Sudah jatuh di tipe tangga, lepas tu jatuh lagi, lepas tu jatuh lagi. Okey, tuan-tuan jelas Cuma Allah tidak ceritalah apa ibadat Nabi Yaqub ni sampai dia mengadu pada Tuhan. Tapi kita pasti dia tentulah dia berdoa, dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Macam Nabi Allah Zakaria juga, kan? Dia punya anak tu, dia minta kepada Allah, akhirnya Allah beri anak. Sebab tu berpegang kepada rapatnya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ada masalah, terus cari Allah, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, itu pelajaran yang paling utama untuk ayat ini. Kita pergi kepada ayat yang ke-87. Ayat 87 ni, Nabi Allah Yaqub ni dia kembali jumpa anak-anaknya, dia mula nak sembang lah. Kalau sebelum ni kan dia kata aku ngadu kat Tuhan je lah, kan, aku sabar itulah yang paling baik, dia kata. Tak lama kemudian dia jumpa anak-anak dia balik yang 9 orang. Dia kata apa? Okey, mari kita baca ayatnya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Okey, kita baca terjemahan ayat. Nabi Allah Yaqub dia panggil anak-anak dia yang 9 tu. Dia kata, wahai anak-anakku, pergilah. Maknanya Nabi Allah Yaqub dia suruh anak dia pergi cari. Walaupun kita belajar tadi mengadu kepada Allah, tetapi perlu diiringi dengan juga apa? Usaha. Dia kata, pergi nak. Dia kata, kau 9 orang ni pergi ke mana? Pergi masuk kembali ke Mesir.
dan intiplah khabar berita tentang Yusuf dan saudaranya. Saudaranya maksudnya Yusuf dan Bunyamin, termasuklah anak dia yang paling bongsu itulah. Kemudian Nabi Allah Yaqub pesan pada anak-anaknya, jangan kamu berputus asa daripada rahman Allah. Nabi Allah Yaqub, dia tahu, maksud dia lah, setelah kan anak dia cerita sebelum ni kan, yang mungkin mereka pernah cerita macam mana mereka cuba deal dengan Yusuf, betul tak? Tukarkan orang lain, jangan ambil Bunyamin, ingat lagi kan? Sampaikan kita pernah bincang ayat yang perkataan tayi asu tu, alif simta tu, yang kecewa sangat diorang ni. Sampaikan diorang meeting sendiri-sendiri kan, mereka bincang nak buat apa, abang sulung tu bagikan solusi, ingat lagi tak kan? Yang sebelum ni yang mereka sangat kecewa, mereka dah buat pengakuan, mereka datang kat Mesir ni bukan nak buat kerosakan, betul tak? Mereka minta tukar tukar dengan orang lain. Lepas tu mereka kata bapak mereka ni tua sangat, tak? Sampaikan ayat tu kata mereka dah kecewa sangat, mereka cari solusi sendiri ya. Jadi Nabi Allah Yaqub ni, dia boleh baca anak-anaknya kan, dia boleh, ialah seorang bapa, dia boleh tahulah. Setelah dia mendengar cerita tu, dia pesan pada anaknya, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Okay. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ni hanyalah kaum kafir sahaja ia akan berputus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. So Nabi Yaqub ni dia nak ajar anak-anaknya macam mana dia tu sendiri sebenarnya tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Okey, apa kita boleh faham daripada rahmat Allah di sini? Kita akan lihat pada pengajaran dia. Okey, nombor 1. Dalam ayat tadi kita jumpa kalimah tahassasu kan? Kita tengok elok-elok ayat ni. Dia kata apa? Idhabu fatahassasu. Okey. Kalimah tahassasu ni dia dekat-dekat dengan kalimah tajassasu. Ayat mana dalam surah apa kita pernah jumpa kalimah tajassasu? Bezanya dekat mana? Jim dengan ha. Kalau ha, hassu, tahassasu, ditukar je ha tu letak titik dekat bawah, tajassasu, dia akan membawa beza makna. Inilah hebatnya Quran. Tukar titik je, tukar huruf, beza makna. Okey, bila pernah dengar kalimah tajassasu? Tuan-tuan pernah baca dekat, kita tak pernah belajar lagi lah, tapi dalam modul kita akan belajar nanti. Juzuk yang ke-26. Ingat tak ada satu surah, surah Al-Hujurat, surah bilik-bilik. Pernah bacakan surah bilik-bilik? Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, dia duduk juzuk 26 tak silap saya, halaman 500 lebih macam tu. Ayat yang Allah pesan jangan kamu banyak bersangka buruk tu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ayat lepas dia tu Allah kata apa? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayat tu, ayat yang Tuhan kata apa? Jangan kamu tajassasu. Tajassasu ni jangan kamu mencari-cari kesalahan, cari-cari kekurangan, dan jangan kamu mengumpat. Dekat ayat tu dia surah Hujurat, dia duduk dekat muka surat 517.
Ayat dia saya lupa, tapi dia duduk baris yang awal-awal lah, ayat 1 dan ayat 2. Sebab Quran ni biasa dia ada 15 baris. So duduk dekat ayat awal-awal tu, kedua ketiga macam tu. Cari perkataan tajassasu. InsyaAllah nanti kita belajar surah Hujurat ya. Surah Hujurat memang kita kena belajar. Sebab surah Hujurat ni surah yang mengajar tentang adab, etika sosial kita hidup bermasyarakat. Sebab tu kalau tak diajar, nanti macam-macam boleh berlaku. Nanti kita akan ajar insya-Allah. Selepas modul, selepas kita belajar habis surah Yusuf, kita masuk surah Rahman, kita masuk surah Al-Waqi'ah, lepas tu kita masuk surah Nuh, lepas tu kita pergi kepada surah Hujurat insya-Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan dada kita, Allah bagi kita kesihatan, insya-Allah kita akan belajar. Selagi ada nyawa di kandung badan, kita usaha untuk faham Al-Quran. Baik, ada beza ya. Bezanya kat mana? Begini. Nabi Allah Yaqub tadi, dia kata anak dia buat apa? Dia suruh anak dia buat apa? Tahassasu kan? Bukan tajassasu. Kalau tajassasu, maksud dia apa? Begini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia kata, kalau dalam Quran Allah guna tajassasu ataupun tajassu tu, biasanya ia merujuk kepada perbuatan jahat. Tajassus ni, daripada tajassus tu munculnya perkataan al-jasus, mata-mata. Sini ada spy ni. Ni ada spy tak ni? Ke ada SB ni? So kalau SB spy tu, mata-mata tu, dia dipanggil al-jasus. Perbuatan mencari-cari ni, ini macam mengintip-ngintip, jadi spy ni, perbuatan tu dipanggil tajassus. Tajassus ni kalau dalam bahasa kita duk cari-cari salah orang, nak cari mana salah dia, mana kekurangan dia. Itu tajassus yang Allah larang. Tapi kalau tahassus biasanya digunakan pada yang baik, tapi ada juga tak baik, tapi biasanya yang baik. Okey. Nabi Allah Yaqub, dia kata apa anak dia? Tahassus. Tahassus tu apa? Kalau kita baca dekat terjemahan, intip. Intip kat situ bukan intip rahsia orang. Intip kat situ maksudnya apa? Pergi survey, cari, tengok. Okey. Ibnu Katsir kata lagi, kita skip waktu ya, dia kata dalam hadis Nabi, Allah larang juga sebenarnya tahassus ni. Tajassus tu, ingat, tajassus memang tak boleh dah, dia benda yang buruk. Tapi kalau tahassus ni, ada kala Nabi tak bagi juga. Contohnya hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, wala tahassasu. Nampak tak? Wala tahassasu wala tajassasu. Nabi kata jangan kamu suka mendengar perbicaraan. Okey. Tahassus ni yang tak eloknya macam ni. Ingat tak orang tua kita kadang-kadang dia pesan, kan dia tengah sembang dengan kawan dia kan, orang tua kita apa? Budak-budak ni tak eloklah dengar cakap orang tua, betul tak? Kalau ada orang suka macam dengar orang tu cakap apa, tu dia panggil tahassus, yang tak boleh. Lepas ni faham tak? Macam dalam hadis tadi. Tapi tahassus yang dalam kisah Nabi Allah Yaqub ni sebenarnya merujuk kepada mendengar orang cerita apa tu adalah untuk yang baik lah, kan? Sebab dia mesti kena riki-riki cari apa khabar Bunyamin ni, apa dah jadi kepada Yusuf ni, apa jadi kepada anak dia sulung. Itu tahassus yang baik. Itu sajalah, itu sedikit penerangan. Kemudian pelajaran nombor 2, sejauh mana, sekuat mana kita mengadu kepada Allah, kita jangan lupa untuk berusaha kepada Allah. Usaha kena usaha lah, macam Nabi Yaqub tadi, walaupun dia kata aku akan mengadu sedih aku, duka cita tu aku kepada Allah, tapi dia buat apa? Dia usaha. So yang dia minta anak dia pergi cari. Okey. Nombor 3 kita dapat belajar dekat sini, larangan berputus asa dari rahmat Allah, terutama kita ditimpa musibah. Macam mana nak faham dia macam ni? Datanglah apa pun musibah,
Jangan kita cepat-cepat kata apa, tak ada jalan penyelesaian. Tak. Soalannya kita kata, dah tak boleh buat apa dah ni, kecuali matilah, tak ada ubat. Jangan. Kita kena buat apa? Usaha. Sebab Allah kalau dia datangkan sesuatu, solusi tu, penyelesaian dia, obatnya ada pada siapa? Ada pada Allah. Jadi seolah-olah kalau kita kata tak boleh selesai dah ni, show ni kan, seolah-olah kita kata memang tak ada jalan, tak boleh. Kita kena usaha lagi. Usaha dengan cara yang betul lah. Sama ada Allah nak jadikan usaha kita tu Allah terima ke ataupun tidak, kita kena usaha saja. Tapi kalau tak berhasil juga, itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Lepas ni kita pesan anak kita untuk dia cari kerja. Contoh sekarang ni kan susah nak cari kerja. Saya dah puas dah ayah, hantar resume kat sini, pergi temu dua kat sini, pergi temu dua kat sini. Kita kata apa pada anak? Kau cuba lagi nak. Kau jangan cakap engkau dah tak ada rezeki, engkau dah tak ada peluang dah. Boleh faham maksud saya? Tekan kat anak muda macam tu. Cari. Boleh? Kita boleh faham apa daripada pelajaran Nabi Allah Yaqub. Dan hujung sekali, kenapa Allah tak bagi kita macam cepat kecewa, cepat putus asa? Kerana dia menyamai sifat orang kafir. Kita tak katalah dia jadi kafir, tapi dia menyamai sifat orang kafir. Sebab kita ada Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau kita kata macam dah tak ada peluang, dah tak ada jalan, dah tak ada solusi, seolah-olahnya sedangkan yang mendatangkan rezeki itu Allah, yang pegang kunci rezeki Allah, yang pegang kunci sihat Allah dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, jelas untuk 4 pelajaran ni lebih sikit 2 minit, mohon maaf tuan-tuan puan. InsyaAllah kita sambung lagi pada ayat yang berikutnya, macam mana anak-anak Nabi Allah Yaqub 9 orang ni dia dah sampai ke Mesir. InsyaAllah kita jumpa hari yang berikutnya insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.